Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang dimuliakan, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah SWT dipertemukan lagi kita pada petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dalam siri pengajian kita kuliah asar pada anjuran surah An-Nur fasa 3A Bandar Semar Selatan. Alhamdulillah, syukur Allah pilih kita untuk berada dalam suasana majlis ilmu, ketaatan, ya? Yang mana sedia maklum, amalan yang tinggi nilainya di sisi agama itu adalah amalan yang membawa kepada kefahaman. Itulah menuntut ilmu. Sehingga kan Nabi SAW menekankan, memberitahu bahawa barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Dan kalau kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 269, bagaimana Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 269, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, Allah menyatakan Allah memberi hikmah dan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendakinya saja. Maknanya tak semua Allah bagi, ya. Yu'til hikmata may yasha, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha, Allah menganugerahkan al-hikmah, ini pemahaman yang
yang dalam tentang agama, Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Jadi Allah nak pilih kita ni, maka Allah akan berikan dia kebijaksanaan di dalam dia memahami kehidupan bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah kata, faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahkan al-hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahkan kurniaan yang banyak. Barang siapa yang Allah kurniakan al-hikmah, iaitu kebijaksanaan itu, sesungguhnya dia benar-benar, Allah kata khaira. Nampak, khaira ini kata dasarnya yang membawa kepada yang terbaik, ya, khairan kasira. Khairan kasira, yang banyak, kebaikan yang sangat banyak, masya-Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada petang yang berbahagia ini kita menyambung lagi pengajian kita dalam siri Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Maka kalau kita lihat kepada kehidupan, sudah pasti kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Sebab apa? Sebab kehidupan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kehidupan itu dijadikan. Dia adalah makhluk, dia dijadikan. Bila sebut dijadikan, sudah pasti ada SOP-nya. Ada standard operation procedure-nya. Ada panduan dia. Kita tidak boleh buat suka-suka kita. Sebab hidup ni bukan kita punya. Hidup ini adalah sifat yang diberikan, yang asalnya mati. Kalau rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu semua kuntum amwat, kamu semua mati. Yang mana selepas mati kuntum amwatan fa ahyakum. Selepas mati Allah hidupkan kita, fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita asal kita mati, kemudian daripada Allah hidupkan kita. Summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah juga dikembalikan, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dihidupkan suatu ketika dahulu. Jadi kata lain, kehidupan ini bukannya kita boleh buat suka-suka, ikut dan kita, ikut apa yang kita nak. Ikutlah keadaan, ikutlah. Dia tak ada ikut-ikut. Kehidupan ini mestilah dibina mengikut landasannya, mengikut SOP-nya, mengikut tata tertib ataupun tata caranya, tata tertibnya, tata caranya, kaedahnya. Maka kalau kita lihat dalam kita memahami kehidupan, maka menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan ataupun sebagai perkara yang menjadikan kehidupan itu dibahaskan. Kita nak mengkaji kehidupan. Dia panggil nak tafsir kehidupan. Kita nak tadabbur kehidupan. Kita tafsir dan kita nak ambil apa yang kita faham daripada kehidupan. Tadabbur kehidupan. Jadi bila sebut kehidupan, maka sudah pasti kita kena tadabbur kehidupan dengan pemiliknya. Kita kena tafsir kehidupan dengan penciptanya. Kerana Allah SWT yang menjadikan kehidupan ini. Allah menjadikan manusia dan surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah aku yang telah menjadikan kamu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kemudian Allah menjadikan langit
menjadikan bumi, kemudian untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan. Cuba kita lihat makna Al-Baqarah ayat 22. Cuba kita perhatikan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu dengan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan kita ini, Allah turunkan hujan daripada langit, Allah jadikan buah-buahan hidup tumbuh, Allah jadikan semua perkara yang ada kat muka bumi ini. Allah kata apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu bagi Allah pada kamu mengetahui, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kamu adakan. Maksudnya apa? Bila sekutu bagi Allah ni perbincangan tentang syirik. Jadi bila sebut kehidupan, antara perkara yang mesti kita perjelaskan dalam hidup kita ini, semua nikmat yang ada hari ini telah dijadikan oleh Allah SWT. Lalu rujuk, diri kita Allah jadikan, hidup kita Allah jadikan. Allah yang jadikan semua. Allah turunkan hujan, Allah suburkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ni Allah kata ni. Allah jadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allah jadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu. Allah yang menghasilkan dengan hujan itu. Masya Allah. Allah menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu, sebagai rezeki untuk kita. Kerana itu Allah kata, janganlah kamu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu adakan sekutu bagi Allah di saat kamu mengetahui. Semua orang tahu dah. Okay, macam mana Allah kata bila dah tahu tetap juga mengadakan sekutu ni? Kenapa Ustaz? Sebab Allah dah kata dah dalam ni, kamu jangan adakan sekutu bagi Allah. Jangan adakan di saat kamu telah mengetahuinya, padahal kamu mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat kepada perbahasan kehidupan ini, sebab itu kehidupan dalam hal keadaan yang meletakkan kehidupan ini ada campur tangan. Kalau kita lihat dalam berbalik kepada diri kita ni, kehidupan ni ada campur tangan masuk kita atas diri, keakuan. Kehidupan ni lah, akulah yang menjadikan. Ya Allah juga, tapi kalau tak ada akulah yang mengusahakan, tak jadi. Maksudnya apa? Dia kata campur tangan. Manusia ni yang memberi kesan kepada kejadian yang berlaku dalam hidup dia. Tidak. Kita ni sekadar orang kata apa? Pelaksana saja. Penterjemah kepada suruhan. Bukan memberi kesan kepada apa yang terjadi dalam hidup kita. Ini kita kena jelas. Bermaksud apa? Kita melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya dalam kehidupan kita ini, yang nak balik kepada perbahasan hidup ni bukan suka-suka kita boleh buat, bukan kau suka kita, dan ini adalah ujian untuk kita. Sebab Allah tiupkan dalam diri kita itu, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Allah tiupkan roh dalam diri kita. Bila Allah tiupkan roh dalam diri kita, termasuklah ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu, itulah cabaran bagi kita. Kita dah tahu dah dunia ni Allah yang punya, kita kena buat ikut kehendak Allah. Tetapi pertembungan nafsu dan kolbu itulah yang menyebabkan kita berani menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kerana kejahilan kita. Kejahilan kita di dalam memahami kehidupan ini, banyaknya kita duk faham bersangka pada kebenaran. Fahaman kita ini telah diorientasikan oleh kebenaran. Nah, maka di situ bila penentangan tu berlaku, kehidupan kita ini telah dinafsukan, telah dibendakan, sehingga kita lupa bahawa dunia ini bukan atas kehendak kita, tapi berlaku semua atas kehendak dan iradah Allah SWT. Nah, maka kita sebagai manusia
kita kena perhalusi. Sebab itu dalam bab kehidupan ini, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sebagai ujian. Ada surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ard zinata, perhiasan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surah Kahfi ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Nampak? Allah jadikan apa seluruh kejadian dunia ni, kehidupan kita ni seluruhnya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ard. Ingatlah, Allah kata dalam surah Al-Kahfi ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan, sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka. Maknanya kata apa? Allah jadikan hidup kita ni, apa yang ada kat dunia ni, inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha, untuk menguji mereka. Siapa mereka? Kita lah. Allah nak uji kita ni, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, di sini kita jelas Al-Quran menceritakan, meletakkan satu peringatan. Allah SWT memberikan satu peringatan. Apa saja yang atas muka bumi ini bukan suka-suka ada. Ada isteri bukan suka-suka, ada anak bukan suka-suka, ada duit bukan suka-suka, nak bukan suka-suka, bukan suka-suka nak, suka-suka tak nak. Saya tak nak ada isteri lah, bukan suka-suka tak nak. Saya nak ada suami lah, bukan suka-suka nak, bukan suka-suka tak nak. Hidup ni bukan untuk suka-suka. Hidup ini untuk ujian atas diri kita. Ada pun ujian, tak ada pun ujian. Ada anak ujian, Allah uji datang ke anak. Nak tengok apakah amal yang terbaik yang kita buat pada anak kita. Apa amalan yang terbaik? Itulah tadi, jangan adakan sekutu baginya. Jangan adakan, Allah adakan anak, jangan jadikan anak itu sekutu bagi Allah. Jadi sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika adanya suami, anak tu jadi suami jadi sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada isteri, isteri tu jadi sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud sekutu? Ingat ketika Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, qala Rasul, inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Antara perkara yang aku cukup takutkan yang berlaku atas umatku adalah asyirkul asghar. Ini syirik kecil. Dan syirik kecil itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kalau syirik kecil, dikatakan, sahabat tanya, ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat tanya Nabi, ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, ar-riya. Baik, bila sebut riya ni, itu syirik. Syirik. Berapa ramai yang buat sebab suami, berapa ramai yang menjadikan suami itu sebagai sekutu bagi Allah, berapa ramai jadikan anak itu sekutu bagi Allah, berapa ramai jadikan dunia itu sekutu bagi Allah. Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 22. Al-Baqarah ayat 22 tadi Allah kata apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu adakan sekutu, Allah kata. Dan surah Al-Baqarah tadi Allah kata apa? Aku yang menjadikan. Allah jadikan turunkan daripada langit. Allah jadikan apa tadi Allah kata?
Allazi ja'ala lakumul arda. Allah jadikan hamparan, bumi ini hamparan. Kita boleh berjalan elok atas muka bumi ini. Tak ada pening-pening, jala dah nak bergoyang-goyang ke, tak ada. Elok bumi ini Allah jadikan. Dengan pasak bumi, dengan Allah jadikan gunung ganang itu pasak bumi. Nah, kemudian tidak cukup dengan itu, Allah turunkan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ayat ni mengatakan bahawa dia menghasilkan dengan hujan itu, melalui hujan turun buah-buahan terhasil. Kadang-kadang kita nampak buah-buah tu hasil diri kita, kita duk pandai tanam. Tak, bukan kita pandai tanam, Allah yang jaga sehingga hasil tanaman itu. Sebab turunnya hujan, kita menguruskan saja tanaman. Bukan kita yang jadikan taman tu subur ke tidak. Kita uruskan saja. Kita menguruskan tanaman itu. Allah turunkan air hujan daripada langit. Bila turunnya air hujan daripada langit, daripada air hujan itu menyebabkan tanah jadi subur. Subur tanah, maka datanglah keluarnya hasil buah-buahan. Yang ni buah-buahan itu boleh dimakan oleh kita, boleh dijual, boleh dibuat macam-macam. Maka ketika itu Allah bagi tahu, bagi warning, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan sekutu bagi aku sedangkan kamu mengetahuinya. Jangan kita katalah sebab lain daripada Allah. Oh, jadi ini sebab apa? Sebab tangan aku, orang kata tangan jadi. Tangan jadi, sentuh jadi. Tak boleh. Buat kahwin sebab suamilah saya jadi baik. Tak boleh. Sebab isterilah kita jadi baik. Tak boleh. Nak berniaga sebab nak orang apa? Sebab niaga, sebab nak dapat duit sebab saya lah nak sara ke anak-anak. Mana sebab Allahnya? Tak boleh. Kalau kita jadikan berniaga, suami, isteri, anak-anak, semuanya itu sebagai ibadah, kehidupan kita sebagai ibadah, sudah pasti lillah. Bila ibadah, lillah. Bila lillah, kerana Allah. Niaga kerana Allah. Kahwin kerana Allah. Dengan anak kerana Allah. Anak kerana Allah. Semua duk kerana Allah. Sedap kerana Allah. Sebab nak jadikan ibadah. Konsep dia semua illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada Allah jadikan kita ni semata-mata, selain semata-mata hanya untuk sembah Allah. Sebab kahwin kita boleh ingat Allah. Maka kalau ingat Allah, jangan jadikan sekutu dalam rumah tangga. Jangan jadikan isteri kita sebagai perkara yang kita takuti lebih daripada Allah. Kita takut nak tegur isteri kita. Kita takut nak didik isteri kita. Kita takut nak betulkan halal dan haram dalam rumah tangga. Kerana apa? Kita takut hilang kasih sayang. Isteri takut nak buat baik dengan suami. Sebab apa? Baik-baik, nanti Kang ambil kesempatan. Nanti Kang jadi isteri yang solehah. Nanti Kang diambil kesempatan. Habis tu, nak jadi macam mana? Berkira-kira nak buat baik dengan suami. Oh, ini bukan tugas saya. Oh, ini tugas suami. Tugas saya lain. Berkira-kira nak buat baik dalam rumah tangga. Yang bekerja pula, berkira-kira nak buat baik. Ni dapat duit tak? Gaji berapa dapat? Duk fikirkan gaji daripada ganjaran Allah. Yang meniaga, berkira-kira dengan harga yang ada. Sibuk nak mikirkan hal keadaan diri dia, tidak memikirkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku? Kita menjadikan sekutu. Syirik perkara yang mudah, tapi tak mudah-mudah kita syirikkan orang. Tapi Allah bagi tahu di saat Allah, contoh lagi apa dia? Contoh lagi sedang jemaah yang mulakan Allah Taala. Kalau dalam bab ibadah ni, kita langsung sikit pun tak boleh buat kerana lain selain Allah. Contoh solat, terutama solat dah tuan-tuan. Kita solat ni buatlah kerana Allah. Jangan fikirlah bila solat ni kita boleh dapat duit ke, kita solat kita keluarga kita jadi bahagia ke. Jangan fikir tu dulu. Solat kerana Allah. Sebab apa? Nikmat kasih sayang, nikmat rezeki, nikmat kaya, nikmat sehat, nikmat hidup percuma. Percuma, tak perlu bayar duit pun sebenarnya. Yang kena bayar duit itu manusia, sesama manusia. Nak buat isteri suka, kena bawa pergi makan.
Nak buat isteri suka, kena beli gelang emas. Nak buat isteri suka, kena bagi duit. Padahal sayang tak perlukan gelang emas. Sayang tak perlukan duit. Sayang tak perlukan makan-makan begitu. Yang perlu makan gelang emas, duit itu manusia. Bila manusia hanya sibuk diberikan dengan kebendaan, malah jadikan sekutu pula tu. Apa dia? Kalau tak bagi duit, tak sayang. Duit itu ada kuasa untuk mendapatkan kasih sayang. Allahu Akbar. Ini berlaku akhir zaman. Kadang-kadang kita takut nak menegakkan kalimah Allah. Nak suruh anak solat awal waktu pun kadang-kadang takut. Nak suruh berhentikan segala perkara hal duniawi di saat Allah panggil pun kadang-kadang kita takut. Sebab apa? Sebab kita rasa macam seakan-akan nanti ada kuasa lain. Jangan. Jadi sekarang ni begini. Kita buat amalan, buat sungguh-sungguh kerana Allah. Allah dah bagi percuma. Allah jadikan hujan percuma. Napas percuma. Kasih sayang percuma. Hidup percuma. Semuanya percuma. Kita jangan tukar ibadah kita nakkan dunia. Salah. Jadi kalau kita kata begini, solat kerana Allah, jangan fikir dah hal dunia. Solat saja. Nama pun, sahaja aku solat. Sahaja aku mendirikan solat. Nah, kalau kehidupan ini ibadah, maka jangan mengharapkan kebendaan dalam ibadah. Jangan harapkan buat baik dapat benda. Jangan. Layan suami nanti suami sayang. Jangan. Layan isteri nanti isteri sayang. Jangan. Yang kita nak buat, nakkan Allah, ridha Allah. Nah, cuma. Kalau kita ada hajat untuk hal-hal dunia kita, kalau kita hajat ada hal keduniaan kita, maka Allah suruh apa? Mintalah kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solat sembah Allah, kahwin sembah Allah, kerja sembah Allah, hidup sembah Allah, semua 100% sembah Allah. Di saat ada keperluan kita yang mendesak, kita ada hajat, kita ada keperluan hidup ini, kita bersifat manusia, perlukan makan, perlukan pasangan, perlukan sihat, perlukan ubat, macam-macam keperluan. Allah kata apa dalam Quran? Allahu Samad. Allahu Samad. Akulah tempat meminta. Akulah tempat segala hajat kamu. Maka sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, di saat kita telah beribadah kepada Allah, kita beribadah sungguh-sungguh, jangan memikirkan hal dunia. Lalu hal dunia kita tolong minta dengan Allah. Jangan jadi sebab kita buat baik sebab nak dapat dunia. Kita buat baik dengan suami sebab nak suami menampak kita. Kita buat baik dengan isteri sebab supaya nak tengok kita ni suami penyayang. Jangan lagi gunakan alasan ibadah untuk mendapatkan kehendak kita. Dengan Allah ni minta dengan Allah. Poin yang saya nak cakap petang ini, Allah kata, Kucum, Mansur dan semua, Puan Zakaria, Tuan Syed Yusof, semua menonton petang ini, nak bagi tahu amal kita, jangan dah fikir dah. Tak sahlah fikir nak dunia dah. Dengan amal itu, habis Ustaz nak dunia macam mana? Minta dengan Allah. Udu'uni astajib lakum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah dan minta tolonglah dengan Allah. Nabi kata apa? Fas'alillah, fasta'in billah. Fas'alillah, apa-apa masalah, bagi tahu dekat Allah. Apa-apa pertolongan, minta tolong dengan Allah. Jangan lagi perdagangkan amalan. Ini cara kita berurusan dengan kehidupan ni. Jangan lagi kita nak datang majlis ilmu sebab ada masalah. Datang dengan majlis ilmu sebab ada masalah baru nak datang majlis ilmu. Orang yang ada ilmu sepatutnya bukan orang yang ada masalah. Jangan jadikan masalah baru nak cari Allah. Dah, cari Allah kerana kita ni hamba Allah. Kita ni berhajat kepada Allah. Fas'alillah, Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Nabi ajar kepada Ibnu Abbas,
Nabi ajar bagaimana satu hadis yang panjang bercerita tentang ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Menceritakan tentang bagaimana hadis yang membincangkan tentang pertolongan juga ada dituliskan di sini. Mana dia? Saya nak tengok perkataan ni. Sidang jemaahnya mulakan Allah SWT. Perhati baik-baik kalam ini. Supaya kita tidak lagi tersilap di dalam menyingkapi kehidupan ini. Jagalah Allah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka ia akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau akan dapati ia mengukuhkanmu. Bila engkau meminta, fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Nampak? Nampak? Kita perhatikan tentang hadis ini, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Yang menekankan tentang bagaimana okey. Saya cari matan sekejap. Tengok. Dalam hadis Imam Nawawi ni panjang. Hadis yang ke-19. Masya Allah. Okey, saya baca ni. Hadis ni panjang. Hadis yang ke-19 dalam Al-Imam Nawawi. Kuntu khalfan Nabi yawman faqali ya gulam. Anak ini. Ya gulam. Ini u'allimuka kalimat. Daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Nabi begitu waktu ni ketika Ibnu Abbas ni dah riwayat mengatakan 10 tahun. Bayangkan. Beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi SAW waktu itu. Kuntu khalfan Nabi SAW yawman faqala li ya gulam. Nabi tengok, kalau bagi nasihat dekat waktu Ibnu Abbas masih kecil lagi, budak, umur 10 tahun. Kita duk main-main lagi dengan anak-anak kita. Nabi duk nasihat kat budak-budak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu muda lagi. Ya gulam. Inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar kau beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak meminta tolong, minta tolonglah dengan Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka. Jikalau satu seluruh umat ini, ketahuilah kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan suatu mudarat, nescaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering dakwanya. Rawahu Imam Tirmizi. Hadis hasan sahih. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, pertama, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Baik, berbalik tentang perbincangan kita. Sebab itu, kehidupan ini semuanya tentang amalan. Lalu beramallah tanpa meminta-minta dengan amalan. Jangan jadikan amalan sebagai sekutu bagi Allah. Jangan adakan sekutu bagi Allah. Jangan jadikan usaha itu yang membuatkan kita dapat hasil dunia ini. Jangan jadikan amalan itu penyebab kita dapat dunia ini. Tidak, sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Imam Nawawi, Nuris Firash. Imam Nawawi, hadis Imam Nawawi. Hadis Arba'in. Jangan. Sebab Allah dah bagi tahu tadi, fala taj'alillah andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan adakan sekutu. Jangan adakan. Okey, bermaksud apa? Bila kita tengok dunia, kita ada hajat. Kita perlukan dunia. Ya, saya perlukan dunia, Ustaz.
Betul perlukan dunia? Kalau perlukan dunia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Iyyaka na'budu. Lepas sembah Allah, apa maksud sembah Allah? Kahwinlah kerana Allah, kerjalah kerana Allah, solatlah kerana Allah, makanlah kerana Allah, hiduplah kerana Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah semua buat kerana Allah, Ustaz. Bagaimana keperluan saya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kamu sembah Allah, mintalah kepada Allah. Nabi dah kata, qala Rasul. Nabi kata apa tadi? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Bila kamu jaga Allah, kamu akan nampak Allah akan jaga kamu dan akan sentiasa mengukuhkan kamu. Kemudian, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu ada apa-apa keperluan, berdoalah, mintalah kepada Allah. Jika kamu nak minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Jikalau seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, Nabi sambung hadis ni panjang, tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu melainkan apa yang telah Allah tentukan. Jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, tidak akan memberikan mudarat kepada kamu melainkan apa yang telah ditentukan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini kita nak bina ni. Ni Al-Quran mengajar kita hidup bertuhan. Al-Quran mengajar hidup bergantung dengan Allah SWT. Bukan meminta-minta. Bukan hidup terfikir-fikir apa yang aku nak. Tuan-tuan nak apa? Minta dengan Allah. Tuan-tuan nak makan? Minta. Ya, betul tu Ummu Adam. Sebutir garam pun minta dengan Allah Ta'ala. Minta. Sebab dunia ini makam tiada. Yang makam ada itu Allah. Allah yang mengadakan segala keperluan kita. Al-Quran mengajar hidup untuk bergantung dengan Allah. Tetapi kaum kafir tauhid, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat walladzina kafaru awliya'. Wahai orang kafir menjadi awliya, wali kepada orang yang tauhid. Elok-elok kita ni doa dengan Allah, dia datang duk katanya, mana cukup doa je. Takkan doa je dapat. Takkan doa je dapat. Dia duk buat gitu. Takkan dengan doa je. Dia pelikihkan doa. Dia pelikihkan meminta kepada Allah. Kita kena kata memang hanya dengan meminta kepada Allah saja. Tapi adakah kita meminta dalam keadaan kita tak buat apa-apa? Mana boleh. Kita meminta itu kewajipan kita kerana kita sifat meminta. Kita fakir. Allah tu ghani. Istighna. Allah tidak berkehendak kepada apa pun. Kita fakir. Jadi kita berkehendak kepada Allah Ta'ala. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Kita berhajat. Tapi ceritanya, kita tak beramal kepada Allah, tapi kita meminta kepada Allah. Masya Allah. Itu dipanggil muka tak tahu malu. Yang lebih tak tahu malu, dahlah tak minta kepada Allah. Beramal pun tidak. Mengaku hebat pula. Menghasilkan kerana akulah yang menyebabkan suami aku sayang ke aku. Kerana aku pandai masaklah. Kerana sebab itu makanan aku sedap. Kerana aku berusahalah aku dapat berjaya hari ini. Solat tidak, doa tidak. Tiba-tiba mengaku hebat. Lagi dahsyat. Sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala sangat-sangat memberi satu ancaman kepada golongan yang begini. Allah kata apa? Kalau kamu nak menyadakan sekutu, Allah cabar. Allah kata apa? Cabaran Allah kepada kaum musyrikin. Allah cabar kaum musyrikin. Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah kata, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Allah, tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba, yakni Muhammad, buatlah satu surah
yang seumpama Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Allah cabar, buat lagi Al-Quran. Allah cabar, buat ayat yang buatkan orang rasa orang rasa tenang. Kalau tak boleh buat ayat, Allah kata fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Allah cabar. Kalau betul, kalau betul lah hebat sangat, Allah kata cabar, Allah cabar orang yang syirik, musyrik ni, yang mengatakan bahawa dia ni hebat dalam segala perkara. Buat ayat dulu. Buat ayat, tak payah surah. Buat ayat, buat contoh. Bagaimana Allah cabar. Kita nak buat ayat pun terkial-kial. Tak boleh challenge ayat Quran. Tak boleh challenge. Kita nak konon-konon dia begini. Yang saya faham, kalau kita tengok Ibrah ni, buat ayat yang sampai orang terpikat, orang panggil apa, copywriting, buat ayat-ayat sampai orang rasa menjadi penyebab rezeki datang. Buat ayat. Allah cabar. Ni, mana-mana yang mengatakan bukan aku yang mendatangkan rezeki, Allah kata, kalau kamu mengatakan ada Tuhan lain, sila buat ayat. Allah bagi tahu, Allah cabar. Aku nak tengok bagaimana engkau buat ayat. Dan Allah kata, memang tak boleh buat pun. Kau takkan mampu melakukan sesuatu perkara tanpa dengan izin aku. Masya Allah. Tak boleh buat. Kita nak buat skrip apa? Nak buat orang suka kita. Nak mengayat, contoh nak mengayat isteri kita, engkaulah satu-satunya, engkaulah ni, engkaulah itu. Lain sekali bergaduh juga. Bercakaran juga. Ingat ayat power dah. Ayat pick up line. Ayat. Canggih. Bagi speech. Start 20 tahun saya doa minta sofa, tak dapat. Rumah tak pernah ada sofa. Ya ke tak dapat? Sebab cakap tak dapat, fikir 20 tahun. Macam dah, saya dah puas doa 20 tahun. Sebelum lari ngaji ni, adakah amalan kita betul kerana Allah? Boleh bezakan amalan-amalan, doa-doa. Boleh bezakan. Kadang-kadang kita doa pun, kita masih tidak faham beramal. Kita ingat, kita doa, kita dapat. Tak dapat, cek balik amalan lah. Dan kita kena sedar lah. Layak ke kita dapat? Kita minta saja. Perlu kita fikir dapat. Kita ni makam apa? Kita makam hamba. Makam hamba ni makam ada ke makam tiada? Makam tak ada. Kalau ada tu, ala kulli hal lah. Alhamdulillah lah, syukur sangat. Sebab tu jangan mengada-ngada. Kita ni makam tiada, diadakan. Jangan mengada-ngada. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, sudahlah. Tak usah nak terfikir-fikir. Nak juga. Lama dah saya minta, tak dapat. Amboi, banyak cantik. Allah kata, aku bagi kau hidup pun kira bagus lah. Aku bagi kau hidup pun kira bagus lah. Tu dia. Baru kita sedar. Ya Allah. Nampak? Sebab sebelum meminta, kita kena jadi hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah kita iyyaka na'budu? Itu kita dia. Kau dapat tu alhamdulillah lah. Itu caranya. Makam tiada. Nak minta, tapi jangan terminta-minta. Doa tu minta lah, tapi jangan terminta-minta. Ya Allah, adakanlah, tapi jangan mengada-ngada. Minta saja dengan yakin, khaufan wa tama'a. Minta, tak masalah, tapi jangan terminta-minta. Ya Allah, adakanlah, jangan sampai mengada-ngada. Tergedik-gedik, tengah-ngada sampai, ya Allah, teringin nak. Itu perkaranya perlu dijauhi. Kena ingat, sebab tu ada adab dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, kecil di sisi Allah nak bagi dunia. Bukan dunia, syurga Allah boleh bagi. Sebab apa lagi itu? Bagus puan tadi yang bertanya tadi. Saya lupa nama tadi.
Sebab apa ada minta, ada yang tak dapat. Minta, ada yang tak dapat. Why? Sebab Allah nak bagi tahu, tak semua yang kita minta dapat. Sebab nak bagi tahu supaya kita beringat dunia ini tak semuanya dapat. Supaya kita tidak leka dengan dunia. Kalau nak dapat, habis dah. Fikir apa lagi? Ada fikir akhirat. Wa ima kalau minta dapat pun kita akan berfikir, ya Allah, nikmat dunia ini kecil, nikmat akhirat itu besar ya Allah. Kul mata'ud dunya qalil. Sedang jemaah yang muliakan Allah Taala, Allah berkata dalam surah An-Nisa ayat 77, kul mata'ud dunya qalil, kul mata'ud dunya qalil, katakan dunia itu kecil, al mata'ud dunya qalil. Maka ketika dunia itu kecil, jangan besarkan dia. Hang dapat kata dapat, it's not big deal, it's small matter. It's not big deal. It's not big deal. Saya cakap umum Hidayati Harun. Saya cakap umum. Ada orang memang tergidik-gidik. Takkanlah saya pun faham. Takkanlah nak minta sofa ataupun melompat-lompat tergidik-gidik, mengelitik-ngelitik kan. Memang taklah. Tapi ada perangai tu memang macam tu. Wa Imam kalau cakap, Allah dah lama minta tak dapat pun, tu tergedik juga bagi saya. Tergedik-gedik nak bagi tahunya. Macam lama sangat minta. 20 tahun tu start tahun bila minta tu. Benda kecil kan je. Dapat tak dapat is not the big deal. It's small matter. No matter how, no matter what. Dunia is nothing for me. Kan dah keluar bahasa Jawa dah. Kita rasa macam Allah, lama saya beridam, saya nak dapat ni, tak dapat lagi. Allah, jangan cakap dengan Allah macam tu. Jangan cakap dengan Allah gitu. Allah bagi lebih daripada apa? Lebih daripada segala-galanya. Nyawa, nafas kita Allah bagi tanpa minta. Masya Allah. Nak bagi tahunya. Nak bagi tahunya. Tapi tak salah, minta je lah. Minta je lah, tak masalah. Tapi nak bagi tahunya. Nak bagi tahunya, hal dunia ni 1 juta kecil ke besar? Kecil. Dapat pun kecil, tak dapat pun kecil. It's nothing. No big dream. Dunia is no big dream, no big why, but big hope. Besarkan harapan dengan Allah nak dapat syurga. Besarkan harapan kita pada Allah Ta'ala untuk dapat syurga. Clear. Itu maksudnya. Tapi nak bagi tahunya, jangan sekutukan Allah Ta'ala dengan mengadakan. Keluar, dia panggil apa? Perkara yang kita nak faham ini, ada satu perkara yang perlu kita perhalusi supaya kita tidak menyamakan dunia dan akhirat. Sama dia. Tidak. Sidang jemaah yang mulia Allah. Kita mahu syurga, perlu dunia. Tagline, mahu syurga, perlu dunia. Mengakhiratkan dunia. Beramal, itu semua Allah jadikan. Semua Allah dah bagi kat kita. Beramal, jangan ada Islam memperdagangkan. Ada apa-apa hajat? Allahu Samad. Hajat itu pada Allah. Berhajatlah kita kepada Allah. Hajat yang paling besar, kita nak Allah. Ni Al-Quran ajar kita ni. Al-Quran ajar hidup bertuhan. Al-Quran ajar hidup bertuhan. Bertuhankan Allah yang Maha Esa. Itu kita jelas. Kita jelas dalam perbahasan kita. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang berbahagia ni, insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Fahamlah kita bahawa kita rujuk daripada Al-Quran sebagai pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Allah ajar kita melalui kalam Al-Quran untuk hidup bertuhan. Allah jadikan semua perkara ini. Allah dah turunkan, Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah turunkan hujan dari langit. Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan. Allah bagi buah-buahan. Everything is just nice. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu adakan sekutu bagi aku di saat kamu tahu yang semua ini datang kerana aku. Kemudian Allah cabar kita. Allah cabar kita apa? Kalau betul lah in wa in kuntum fi raibin, kalau betul lah kita ini boleh buat ayat Allah cabar kita. Satu ayat buat surah. Tak boleh buat ayat yang menyebabkan dunia ni boleh datang kat kita, boleh suka kat kita. Tak boleh. Kita buat ayat mengayat isteri kita pun tak tahu dia sayang kita penuh ke tidak. Buatlah pick up line pun.
Sampai satu tahap bergaduh juga. Kan? Sibuk mengayat isteri, mengayat suami. Tak boleh. Tak ada satu surah, ayat pun yang boleh meyakinkan manusia melainkan ayat Al-Quran. Takkan boleh. Maka bila tak boleh, kamu tetap menafikan Al-Quran, maka siapkan tempat kamu di neraka Jahannam. Allah kata, Masya Allah. Nah, jelas. Dan Nabi pun kata dah, ihfazillah yahfazka, jaga Allah. Allah jaga kamu. Kalau ada apa-apa nak minta, iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Kena ingat itu. Ya, baik itu saja. Semua ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, tukuran bicara dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Cik Zul kita dan semua jawatan kuasa Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Sabah Selatan. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah. Bergaduh perkara biasa. Sebab itulah jadi ni dah tutup buka balik. Mana boleh perkara biasa? Kan saya dah cakap dah. Gaduh ni bukan Islam. Kita ikut mazhab mana bergaduh perkara biasa? Nabi tu jadikan bergaduh perkara biasa ke? Dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tu bergaduh ke? Kita ni belajar agama, belajar Islam. Kita dah orang Islam. Jangan jadikan kalam batil sebagai perkara yang boleh kita main-mainkan dalam hidup kita. Bergaduh perkara biasa. Mana boleh biasa? Saya anggap benda tu bukan biasa. Itu orang tak faham bahasa. Sip-sip gaduh, tak faham bahasa. Allah dah kata jangan-jangan. Dia nak juga. Allah Akbar. Dia nak juga gaduh juga. Allah. Tak faham. Tu panggil tak faham bahasa. Kita cakap ke anak-anak kita, jangan gaduh. Nak juga gaduh. Geram katanya. Bukan Allah tak bagi, bukan tak pernah dapat. Pasal apa gaduh kamu? Kan dah kono den. Jangan. Tak ada gaduh-gaduh manja punya. Nak manja-manja, nak gaduh-gaduh. Ada gaduh manja gila dia panggil. Al-Quran ni pembeza hak dan batil. Ini kelas bezakan hak dan batil. Itu saja. Tutup balik. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tukaran bicara. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang akan datang. Jemput Adi juga kuliah saya maghrib ini dan malam ini. InsyaAllah bual bicara santai kita dan bacaan suratul Hadid dan munajat umat kita. InsyaAllah. Aku luqali haza wa safallahazim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.